أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dua nikmat yang besar yang wajib kita syukuri setiap hari, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesihatan, masih lagi kita diberikan nikmat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sihat, masih lagi memberikan kita kekuatan, dan masih lagi Allah Ta'ala memberikan kita nikmat menuntut ilmu yang mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam ini seperti mana yang dijadualkan untuk sama-sama kita membincangkan sebuah kitab yang tuan-tuan, puan-puan semua pun dah pernah belajar di Masjid Surau, dan kita akan sama-sama bermudzakarah ataupun kita nak mutalaah, ulang kaji semula kitab ini sempena dengan musim PKP ini. Mudah-mudahan dengan kitab yang kita dah belajar, kita mutalaah, kita mudzakarah, mudah-mudahan akan memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita harapkan mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah SWT mengangkat segera wabak COVID-19 ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi untuk memberkati kuliah kita pada malam ini, sama-sama kita mula dengan bacaan doa, mudah-mudahan diberikan kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wad du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma razuqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fin niyati wal a'mal. Sahabat-sahabat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini sebuah kitab, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kita akan bicarakan sebentar lagi. Dan sebelum kita masuk kepada isi kitab ini, suka untuk kita menyebutkan tentang mengapa kita membaca kitab ini, kita ulang kaji kitab ini. Yang pertama adalah kerana pesan alim ulama kita. Kerana apa? Kitab ini merupakan kitab adab untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena dengan musim PKP ini, eloklah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Taala. Kita nak baik, kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan sahabat handai kita di tempat kerja dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita nak belajar sedikit tentang adab yang telah disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang mudah-mudahan dengan kita bermudzakarah kitab Bidayatul Hidayah ini, mudah-mudahan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, adalah untuk kita belajar adab, untuk kita ulang kaji bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab ini akan kita perbincangkan kerana di dalam kitab ini terhimpun tiga perkara yang penting. Yang pertama berkenaan dengan adab ketika mana kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maknanya kita nak mentaati Allah ni ada adab dia. Apa yang perlu kita buat daripada permulaan kita nak mendekatkan diri kita pada Allah. Itulah sebagai suatu takdib, sebagai suatu pendidikan, pengajaran, tarbiyah daripada Allah Ta'ala untuk kita, untuk hati kita ini semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, mengapa kita membaca kitab Bidayatul Hidayah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mengharapkan diri kita sentiasa di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, hidayah Allah ni sangat
luas. Allah Ta'ala ni maha rahmat, maha pemurah, sehingga ulama-ulama tasawuf memberikan satu perumpamaan bahawa hidayah Allah ni adalah seumpama cahaya matahari. Seumpama cahaya matahari. Yang mana cahaya matahari ini setiap pagi akan menyinari dunia ini. Tidak akan satu pun terkecuali. Tidak akan satu pun terkecuali. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, akan tetapi ada tempat-tempat ataupun ada orang-orang yang tidak terkena cahaya matahari ini. Siapakah mereka itu? Iaitu mereka yang duduk di dalam rumah. Mereka yang menutup tingkap-tingkap rumah, menutup pintu-pintu rumah. Jadi cahaya matahari tidak masuk kepada mereka. Begitulah hidayah Allah. Ketika mana kita masih lagi menutup pintu-pintu hati kita, kita masih lagi menutup jendela hati kita ini dengan kebaikan, dengan adab kita pada Allah, maka mana mungkin kita nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 3 sebab tadi kita sebut mengapa kita bacakan kitab ini, khususnya di musim PKP ini. Mudah-mudahan maknanya kita akan usaha insya-Allah setiap minggu, setiap hari Ahad insya-Allah kita akan bersiaran untuk apa? Untuk sama-sama kita khatamkan kitab ini insya-Allah dengan izin Allah Taala. Jadi sahabat-sahabat boleh set masa setiap hari Ahad, setiap hari Ahad pukul 8 malam sehingga 8.30, setengah jam saja insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, jadi kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Secara ringkasnya, Imam Ghazali rahimahullah ni maklum bahawa beliau merupakan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan beliau merupakan seorang mujtahid, ulama besar, dan juga menjadi pegangan pendapat beliau dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala mengarang kitab ini, sebagai ulama mengatakan ia merupakan ringkasan bagi orang pemula yang nak belajar berkenaan dengan ilmu akhlak. Dan juga hebatnya Imam Ghazali rahimahullah, beliau bukan sahaja menuliskan ilmu berkenaan dengan tasawuf sahaja, bahkan beliau juga seorang fuqaha yang besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam kitab-kitab beliau ini kita akan lihat bagaimana Imam Ghazali rahimahullah dia buat satu, kita panggil synchronize lah, maksudnya dicampurkan antara ilmu yang kita panggil syariah, dan ilmu fiqh, kemudian ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dan juga ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi itulah kehebatan dan juga kelebihan yang ada pada Imam Ghazali rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun 505 Hijrah, seingat saya, dan juga beliau mendapat berbagai gelaran oleh ulama, antaranya Hujjatul Islam, Hujjatul Islam. Jadi maknanya kitab-kitab ataupun pendapat dalam yang dinakalkan ataupun dilontarkan oleh Imam Ghazali ini boleh menjadi hujah dalam agama kita. Barakatul Anam, ini antara gelaran-gelaran Imam Ghazali rahimahullah. Dan nama beliau ataupun nama pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Ini antara ulama yang nama dia Muhammad, nama ayah dia Muhammad, nama datuk dia Muhammad, dan juga beberapa orang ulama lagi, yang mana mereka ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kelebihannya? Iaitu mereka dapat mempraktikkan ataupun mereka dapat menyampaikan ilmu berdasarkan praktikal, sehingga dapat dengan ilmu mereka ini, dengan ilmu Imam Ghazali ini, dapat seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat rahmati Allah Taala, maka Imam Ghazali rahimahullah telah meninggalkan berbagai khazanah ilmu, Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini merupakan kita panggil sebagai ringkasan ataupun khulasah, suatu kesimpulan kepada orang yang mula nak mengenal berkenaan dengan ilmu adab kepada Allah. Antara kitab lain Imam Ghazali rahimahullah yang mungkin boleh tuan-tuan sahabat-sahabat cari di kedai-kedai buku dan ada terjemahannya, antaranya kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin juga dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Dan juga seterusnya kitab yang besar, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang juga oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi itu sedikit sebagai mukaddimah untuk kita kenal secara ringkas siapakah
penulis kitab ini. Kita sebutkan mengapa kita sebut tentang Imam Ghazali. Kata ulama, setiap kali kita menyebut orang-orang soleh, nama dia, kita sebut nama orang-orang soleh, maka akan turunnya keberkatan. Inda dzikri salihin, ketika mana kita menyebut orang-orang soleh, tanazzalur rahmah wal barakah, maka akan turunnya rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dirahmati Allah taala. Jadi inilah kita panggil sebagai pemula jalan kita untuk kita mendapat hidayah Allah taala. Kita nak meraih hidayah Allah. Ada orang kata belum sampai seru Ustaz, nanti tunggu umur dah 50, tunggu umur dah 60, nanti baru saya nak belajar. Sebenarnya belajar ilmu agama ni, ilmu fardu ain ni kewajipan, bukan di sekolah rendah, sekolah menengah saja, bahkan sampai kita mati. Kerana ilmu ni kena diulang-ulang, itulah sifat manusia. Jadi dalam satu kaedah agama kita, dia ada sebut ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ma la yudraku kulluh, apa yang tidak dapat dibuat semua, apa yang kita tak boleh buat semua, la yutraku kulluh, jangan kita tinggal semua. Maknanya ada benda yang kita boleh buat sikit, amal ibadah yang kita boleh buat sikit, zikir yang kita boleh buat sikit, kita buat. Inilah yang kita nak bincang nanti dalam bab adab-adab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada muqaddimah kitab. Muqaddimah ni sangat penting. Jadi tuan-tuan, kalau kita membaca kitab, maka kita mestilah mengetahui muqaddimahnya. Kerana di dalam muqaddimah itu, di situlah penulis ataupun muallif rahimahullah menerangkan tentang tujuan penulisan kitab itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan apa yang ditulis oleh muallif pengarang rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi Imam Ghazali ni ataupun mana-mana ulama, kalau kita lihat, dia menulis kitab ini dimulakan dengan bismillah, dengan bismillah. Seperti yang kita tahu, bismillah ini maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Bismillah. Kita kata dengan nama Allah. Inilah dinamakan al-adab, sebagai adab. Kita nak buat apa pun dengan nama Allah. Kita nak mulakan kehidupan, bangun daripada tidur pun, kita akan sebut nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitulah yang dikatakan atau disebutkan oleh ulama al-adab qabla al-ilm. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu sebelum ilmu. Jadi begitu ulama-ulama mempraktikkan adab ini tidak pada kelakuan akhlak luaran sahaja, bahkan dalam penulisan mereka. Sebab itulah kebanyakan ulama, kalau kita lihat, memulakan penulisan itu dengan bismillah, menyebut nama Allah. Jadi sebenarnya kita boleh lihat bila ulama memulakan dengan nama Allah, maka dia menjadi qudwah yang mesti kita ikut. Kerana di dalam bismillah itu terhimpun rahsia yang cukup banyak. Nanti kita akan hurai apakah rahsia dalam bismillah ini. InsyaAllah lah kita cuba hurai malam ni, kalau sempat habis-habislah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah pentingnya adab. Sebab itu ada orang yang dia walaupun tak punya ilmu yang banyak, tapi adab dia dengan guru, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala angkat seseorang itu dengan adab dia. Kitab yang kita belajar ni, kitab yang nak mudah-mudahan mengangkat diri kita, martabat diri kita, darjat diri kita itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imam Zuhri rahimahullah, ini salah seorang ulama besar juga. Imam Zuhri rahimahullah, apa beliau sebut? Imam Zuhri rahimahullah mengatakan, dulu masa kami mula-mula nak belajar, kita nak mendatangi seorang yang alim. Apabila kami nak mendatangi seorang yang alim, maka kami senang untuk mempelajari adab. Kami suka tengok adab guru tu. Bagaimanakah adab guru, akhlak guru itu sebelum kami mempelajari ilmunya. Jadi sebenarnya adab itu adalah suatu ilmu yang sangat besar. Kerana tanpa adab, kita tengok orang hari ini, ada berbagai-bagai sijil, mungkin ilmunya tinggi dan sebagainya, tapi dari segi adab dengan ulama mungkin tak ada, ataupun kurang adabnya dengan ulama. Bila kurang adab, sebenarnya kekurangan adab kita ini di hadapan ahli ulama menunjukkan kekurangan adab kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi adab kita bila banyak dengan Allah, maka
terjemahan sifat ilmu Allah itu Allah tampilkan di atas muka bumi ini dengan ulama-ulama. Maka bila kita menghormati ulama, itu tanda kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Begitu adab yang cukup halus yang diajarkan oleh ulama. Telah berkata Al-Imam Al-Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, iaitu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, yakni ahlul bait, keluarga Nabi SAW dan para sahabat dan juga pengikutnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, kalau kita lihat di dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah ni, antaranya sahabat-sahabat boleh cari kitab yang dinamakan sebagai kitab Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah ni dikarang oleh ulama besar Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, rahimahullah ta'ala, ulama daripada Banten. Jadi dalam kitab beliau, disebutkan mengapa maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ini, apa dia punya faedah, fawaid yang boleh kita dapat. Jadi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat dia. Pertama, Bismi, dengan nama. Yang kedua, Allah. Yang kedua, Allah. Yang ketiga, Ar-Rahman. Dan yang keempat adalah Ar-Rahim. Maknanya ada 4 kalimat ketika mana seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lihat ulama bila baca Bismillah, dia punya kefahaman beza dengan kita. Kita Bismillah sebab mungkin kita nak makan ataupun kita nak minum. Jadi Bismillah, ulama ini memahami makna isyarat yang ada pada kalimah atau perkataan ataupun kalamullah itu. Pertama, ulama mengatakan, Bismillah itu 4 kalimatnya menunjukkan isyaratun ila i'anatillah, iaitu menunjukkan isyarat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ala syaitan, untuk melindungi diri daripada syaitan. Bismillah ni boleh lindung daripada syaitan, Ustaz. Betul. Kenapa? Dalam suratul A'raf ayat 17, Allah Ta'ala berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sadaqallahul azim. Boleh rujuk surah A'raf. Apa kata Allah Ta'ala? Iaitu diberikan kepada mereka itu min baini aydihim, iaitu di hadapan mereka, wa min khalfihim, di belakang mereka, wa an aymanihim, di kanan mereka, wa an syama'ilihim, di kiri mereka. Maknanya 4 kalimah Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu menunjukkan kepada 4 arah. Bila mana kita membaca 4 kalimat ini, maka keempat-empat arah kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada was-was tu tak sampai kepada kita, kerana ada kalimah nama Allah. Itu kehebatan, keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu jangan tinggal bila kita nak buat sesuatu. Kita nak buat, nak naik motor ke, nak makan apa ke, kita nak menolak mudarat daripada apa yang kita nak buat itu, maka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, 4 kalimat itu tadi Bismillah, 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3 dan 4. 4 kalimat itu menunjukkan kepada annal ma'asil mu'minin, sesungguhnya maksiat orang mukmin itu fi arba'ati aujah, iaitu ada 4 sudut. Maknanya kita buat maksiat pada Allah ni ada 4 sudut. Ada 4 sudut. Apa dia 4 sudut itu? 4 perkara itu. Yang pertama fisirri, iaitu maksiat dalam hati kita. Penyakit. Nanti akan disebut penyakit-penyakit yang kita kena buang dalam kitab ini. Penyakit-penyakit hati. Takabur, penyakit riya, penyakit hasad, penyakit ujub. Yang ni yang merosakkan ibadah kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita panggil apa? Kita panggil dosa yang pertama. Maknanya dosa apa?
dosa apa yang kita buat tadi? Pertama, dosa sir, dalaman kita. Kita pun kadang tak sedar kita buat dosa tu. Ya. Yang kedua adalah dosa alaniyah, dosa secara zahir. Maksiat zahir lah kita panggil. Ya. Jadi dosa kita mengumpat, mencaci, menghina dan sebagainya, itu dosa juga. Ya. Dan yang ketiga adalah dosa di waktu malam. Ya. Apa dosa di waktu malam ni? Dosa masing-masing lah. Mungkin sekarang ni kerajaan tak bagi keluar malam kan, kerana mesti patuh SOP. Contohlah langgar SOP kan, langgar SOP boleh jadi dosa juga kan, sebab itu perintah daripada ulul amri. Apa lagi dosa-dosa di waktu malam? Mungkin di waktu malam ada orang mencuri dan sebagainya. Buat benda-benda yang kita tidak tahu. Dan juga wan nahar, dosa di siang hari. Maka dosa itu ada 4. Kita sebut tadi ada 4 sudut dia. Dosa hati, dosa zahir, dosa ketika malam dan juga dosa ketika siang. Ya. Fa'atahum hadhihi, maka Allah Ta'ala memberi hadhihi. Ya. Hadhihi maknanya rujuk kepada kalimah basmalah tadi. Maknanya Allah memberi kalimah bismillah 4 kalimat tadi untuk Allah liyaghfiraha, Allah mengampun, Allah memberi keampunan kepadanya, ini kepada orang yang beramal dengan bismillahirrahmanirrahim. Nampak saja 4 kalimat, tapi kalimat yang masya-Allah tabarakallah. Ya, ketika turunnya suratul Fatihah, kalau kita baca dalam asbabun nuzul, ya, penurunan, sebab-sebab penurunan, ya, kalau kita lihat bagaimana surah Fatihah ini turun dalam keadaan begitu agung sekali, dibawa oleh ribuan malaikat. Ini kehebatan yang ada, ya, dan kalimah ataupun ayat yang pertama dalam suratul Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terjawablah mengapa ulama-ulama itu seringkali memulakan sesuatu dengan basmalah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nak ambil sikitlah 2 kalimah saja. Kita nak syarah sikit dalam tempoh setengah jam ini. Kalimah Bismillah. Kita tengok huruf Bismillah itu. Ya. Kenapa kita kena lihat kalimah Allah ni dengan teliti? Itulah tanda kita sayang. Sebab tu ulama sebut tanda kita sayang sesuatu adalah kita menghayati sesuatu itu. Kan, tuan-tuan, ibu-ibu semua, muslimin muslimat, kita ada pasangan hidup masing-masing. Dan kita kenal kat mana tek lalat dia, kita kenal dekat mana luka di badan dia, kita kenal di mana aib dia. Kenapa? Kita teliti. Kita tengok anak kita kan, sebab apa? Kita sayang, kita hayati hidup dia. Begitu juga dengan kalamullah. Maka bila kita nak hayati lebih dalam, maka kita kena lihat apa yang disebut oleh ulama. Baik. Jadi ulama-ulama, sebagai ulama dia memberi makna pada huruf-huruf ini. Supaya kita bila baca, Masya Allah, ada makna-makna yang tertentu yang menyebabkan hati kita tunduk kepada Allah. Ini hati yang khusyuk dan juga khudu' dipanggil. Tunduk bila mana dengar ayat Allah, inilah tanda orang-orang beriman. Alladzina idza zukirallah, disebut nama Allah. Disebut nama Allah tu tak kira lah. Disebut nama Allah dalam bentuk ayat-ayat Allah ke, ataupun dalam bentuk kebesaran Allah ke, ya, wajilat qulubuh, maka bergetar hati kita. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, pertama kita jumpa dalam basmalah huruf ba itu, ya, ulama mengatakan maksudnya bara'ah. Bara'atullah li ahli sa'adah, maknanya kelepasan. Allah Ta'ala memberi kebebasan kepada orang-orang yang membaca, yang mengamalkannya. Di ahli sa'adah, bagi orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Siapa amal Bismillahirrahmanirrahim bahagia. Yang huruf yang kedua kita akan jumpa dengan sin. Sin itu apa? Sitrullah. Allah Ta'ala menutup ala ahli jahalah. Ya. Contohlah, maknanya kita ni orang jahil, tak ada ilmu, tapi bila baca bismillah nak makan sesuatu, ya, kita akan tahu orang ni berilmu. Maknanya dia memulakan sesuatu dengan ilmu. Begitulah maksud huruf sin tadi. Allah Ta'ala menutup daripada kejahilan kita itu dengan apa? Dengan kita membaca bismillah. Ya, huruf yang ketiga adalah huruf mim. Mim itu adalah bermaksud mahabbah, kasih sayang li ahli Islam, kasih sayang bagi apa? Bagi sahabat-sahabat kita orang Islam.
Maknanya kasih sayang Allah itu pada apa? Pada hamba-hambanya, terutamanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebab itu bila membaca bismillah, dalam itu telah termasuk Allah membebaskan orang itu daripada dosa dan api neraka. Baca bismillah, Allah menutup orang itu daripada kejahilan sehingga membawa dia mengenal Allah. Dia sebut bismillah, terkandung di dalam itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian selepas huruf mim kita jumpa huruf alif, kan, kalimah Allah. Alif yang kita jumpa yang pertama itu bermaksud ulfatuhu, yakni kelembutan. Ulfah, kelembutan kasih sayang Allah. Ada kan kawan kita kan berbuh nama anak ada ulfah. Ulfah tu maksudnya lembut. Kita selalu doa Allahumma alif baina qulubil muslimin, ya Allah kau lembutkan hati-hati orang-orang muslim ini, kan, bertelagah dan sebagainya. Minta doa Allahumma alif baina qulubil muslimin. Itu ulfah Allah. Dan yang kedua, huruf seterusnya kita jumpa dalam kalimah Allah adalah huruf lam. Lam ini bermaksud latafatuhu, iaitu lutfun, kelembutan, kehalusan. Lagi-lagi musim wabak ini kita digalakkan membaca Ya Latif. Baca Ya Latif, yang maha halus, yang maha kasih sayang. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Baca sendirilah. Nak amal 10 kali ke 50 kali ke 100 kali ke, terpulang kepada masing-masing untuk kita mendapat kemurahan dan kelembutan daripada Allah Ta'ala. Dan kalimah ha, kita baca bismillah, sebab kalau kita nak syarah semua seperti Ar-Rahman Ar-Rahim itu panjang. Kalimah ha pada kalimah Allah itu bermaksud hidayatuhu, iaitu hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi begitu sekali kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun berbagai maksud dan juga rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, itu kita sebut dari 4 kalimat. 4 kalimat yang ada pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekiranya kita membacanya, maka Allah akan melindungi daripada 4 jenis dosa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan daripada 4 sudut, depan kita, belakang kita, kanan kita dan kiri kita, daripada gangguan syaitan. Itu baru kalimah basmalah, belum lagi ayat-ayat Al-Quran yang terlalu banyak rahsia yang insya-Allah nanti kita akan sebutkan. Baik, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ilmu ini kata ulama, kalau 3 hari kita tak dengar, maka akan adalah noda hitam dalam hati kita. Maknanya hati kita ni mula gelap sikit. Sebab tu kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahawa hati kita ini mesti dipelihara, mesti diberikan makanan seperti mana badan kita diberi makanan setiap hari. Badan kita ni hari-hari kita bagi makan. Begitu juga hati, mesti diberi makan. Kerana apa? Kerana hati ini tidak lain dan tidak bukan tempat lihat dan pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bagi dia makan dengan ilmu, kita kena bagi cahaya, kita kena tahu bahawa bila mana hati kita gelap, maka kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali sebut, bagi tuan-tuan, saudara-saudaraku yang menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Jadi Imam Ghazali rahimahullah, dia pesan pada kita, pertama, tajdid niat kita, perbaharui niat. Perbaharui niat kita. Kerana apa? Kerana dengan niat yang salihah ini, niat yang baik ini, maka bila mana kita menuntut ilmu, maka nanti ilmu itu akan bermanfaat buat diri kita yang pertama. Kita yang paling penting ilmu ni manfaatnya pada diri kita. Sehingga kan ada
riwayat hadis yang menyebutkan bahawa tidaklah bertambah ilmu itu, maknanya seseorang itu dalam mafhum hadis, maknanya kalau ilmu seseorang itu bertambah tetapi tidak mendekatkan diri dia kepada Allah, maka dia sebenarnya adalah semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ilmu ni suatu nikmat yang Allah Taala bagi kepada hamba-hambanya yang Allah Taala pilih. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berjalan di atas dunia ini, kita nak cari kawan-kawan. Kalau kita bisnes, kita cari kawan-kawan bisnes. Kalau kita minat sesuatu, contohnya memancing, kita minat kita minat kumpul barang-barang lama, kita ada kawan-kawan kita. Begitu jugalah kita nak menuju akhirat ni, maka kita kena ada kawan-kawan yang bersama-sama ada himmah, semangat untuk menambah nilai ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pesan Imam Ghazali. Mari kita perbetulkan ni. Maka perjalananmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam melakukan maksiat. Ini yang kita takut. Sebab bila kita mengaji ni dengan niat-niat yang tidak betul, maka nanti takut-takut guru kita pun mendapat saham yang sama. Dan ia juga akan merasakan kerugian. Maknanya rugi. Ilmu ini bukanlah sekadar kita belajar untuk kita niat kita boleh sampai kepada orang lain, tetapi pertama adalah niat untuk kita islah diri kita sendiri. Dan ilmu itu tidak akan sampai kepada hati orang lain, melainkan ilmu itu telah ada di dalam hati kita sendiri. Selalu ulama-ulama, guru-guru kita sebut kan, seseorang itu tidak boleh memberikan sesuatu yang dia tak ada. Dia tak ada, dia tidak ada sifat ilmu itu, maka bagaimana ilmu itu boleh sampai kepada hati orang lain. Ini benda yang sangat penting untuk kita faham. Jadi bila kita menuntut ilmu, di mana pun tahap kita, walaupun kita dah ada sijil master, PhD dan sebagainya, tetapi bila kita mendengar satu-satu ilmu sebagai adab kata ulama, maka hendaklah kita bertawaduk. Kita kena tawaduk. Kita dengar ilmu ni, terkadang kita rasa ilmu yang kita dengar tu ilmu yang dah sama dah lama dah kita mengaji, tapi ilmu yang sama disebut. Jadi ulama kata mengulang-ulang ilmu itu akan menguatkan akal dan juga meneguhkan hati. Dan cukuplah, ulama sebut cukuplah, maknanya kalau kita mendengar satu ilmu dengan seolah-olah kita pertama kali mendengarnya, maka di situ sebenarnya ada adab kita pada ilmu. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Nabi SAW disebut man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin. Ini Nabi SAW memperingatkan kita. Sesiapa yang menolong orang lain dengan melakukan sesuatu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kalimah dia, kana syarikan lahu fiha, maka sebenarnya dia telah berkongsi dalam melakukan maksiat. Yang inilah kita takut, perkataan-perkataan yang kita sebut, yang hanya pun sekadar kita sebut pada seseorang itu, tetapi takut-takut kalimah kita itu dihitung sebagai sebagai perkara yang batil, wal'iyatubillah. Baik, di dalam kitab ini akan saya sebutkan Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu, supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau sampai kepada nihayatul hidayah. Ini pesan Imam Ghazali, masya-Allah. Apa beliau sebut rahimahullah, Jadi Imam Ghazali menyebutkan, kalau kita mulakan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, maknanya dalam pengamalan perkara-perkara taat, dalam kaedah kita menangani maksiat, dan di bab yang akhir nanti kita akan belajar adab-adab kita dengan Allah, adab-adab kita bersahabat, kita suka, kita amal, kita sungguh-sungguh, maka kata ulama, kita akan sampai kepada nihayatul bidayah, nihayatul hidayah, penghujungnya hidayah. Yang ni kita nak sebenarnya. Kita nak apa yang kita belajar, yang kita amal,
akan menyebabkan hati kita mendapat hidayah. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Sebab tu kata ulama, seseorang boleh menjadi wali hanya dengan dia mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Walaupun kita tengok kitab ni nipis, tuan-tuan ni kitab dia kan, nipis saja. Tapi jangan pandang enteng dan remeh amalan-amalan yang telah disusun oleh Imam Ghazali, kerana amalan-amalan ini semua adalah amalan yang warid daripada Nabi SAW dan juga yang dianjurkan oleh para alim ulama. Baik. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk muqaddimah ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit, kalau tak sedikit banyaklah daripada manfaat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi pertama, tajdid, perbaharui dahulu niat kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita perbaharui niat kita nanti, kita masuk kepada bab yang pertama dalam Bidayatul Hidayah ini, insya-Allah dengan kesediaan hati yang Allah Ta'ala lihat, maka akan menderu-derulah cahaya Allah Ta'ala masuk ke dalam hati. Jadi hidayah ataupun cahaya Allah ini, ulama umpamakan apa dia? Ulama umpamakan seperti mana mentol, tuan-tuan. Mentol ini dia ada watt dia. Jadi semakin besar ataupun semakin tinggi watt dia, maka semakin teranglah cahaya yang akan menyinarinya. Maknanya elektrik yang akan masuk itu elektrik yang kuat, sehingga dia mampu menyinari satu-satu kawasan. Begitulah hati kita. Ulama umpamakan seperti mentol, seperti wadah satu bekas, yang mana Allah Ta'ala nak memberikan ilmunya, Allah Ta'ala nak mencurahkan cahaya dan hidayahnya berdasarkan kepada kesediaan hati kita untuk kita menerima ilmu daripada Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita selesai membaca muqaddimah ini. Tuan-tuan boleh tanda, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-22 pada Ahad minggu hadapan, insya-Allah. Jadi kita belajar biar sikit, tapi kita dapat insya-Allah apa yang kita nak pada malam ini, untuk sama-sama kita membina hubungan kita semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bertemu lagi pada Ahad minggu hadapan, insya-Allah. Temu janji kita, sehinggalah kita usahakan selesai kita membaca kitab ini, insya-Allah. Jadi kita berhenti muka surat 21, kita sambung muka surat 22, insya-Allah. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita keampunan, memberikan kepada kita istiqamah dalam kita menuntut ilmu, seterusnya dapat kita beramal, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu, rajin-rajin dan lazimilah majlis ilmu. Ulama-ulama kita lihat semakin banyak meninggalkan kita. Jadi hargailah yang masih hidup ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ilmu yang dapat ulama-ulama kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat, insya-Allah. Saya mohon maaf segala kekurangan, yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah dan hina, kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.